أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dan inayahnya dapat lagi untuk kita sama-sama insya-Allah mendengar sedikit rakaman berkaitan dengan kitab yang sama, masalah kitab sama, iaitu akhlak seorang muslim. InsyaAllah kita akan sambung sedikit lagi, insyaAllah. Jadi sebelum ni kita berceritakan berkaitan dengan kejujuran ataupun jujur. Jadi amat penting untuk kita sebagai orang muslim, dan sememangnya wajib untuk kita supaya sentiasa mengatakan sesuatu itu benar, ataupun sentiasa berkata jujur supaya orang melihat kita, akhlak kita, inilah pandangan Islam yang sebenarnya. Itu yang kita nak. Kita bimbang kenapa, sebab ramai di kalangan sahabat-sahabat kita, mungkin kawan kerabat kita, kadang-kadang ada juga mereka sentiasa membicarakan ataupun bersembang-sembang sesuatu perkara yang tak pasti, ataupun dia pakai letak aja kan, fakta tak ke mana, bukti tak ke mana, pakai cakap je supaya benda tu orang dapat terima dia. Itu satu kesalahan dari sudut agama Islam lah. Benda tak boleh. Nabi pun dah larang pada kita. InsyaAllah kita sambung sedikit lagi. Rasulullah SAW telah menerangkan akibat buruk yang akan menimpa kepada orang yang bercakap bohong. Rasulullah SAW bersabda, "Wailul lillazi yuhaddisu bil hadis liyadhaka minhu alqaum fayakzib wailul lahu." Rawahu Tirmizi. Celakalah orang yang kerana ingin ditertawakan orang lalu bercakap bohong. Celakalah orang itu, celakalah dia. Allahu Akbar. Rasulullah pesan pada kita, tuan. Makna kita ni kalau nak cakap sesuatu bertujuan, orang nak suka pada kita, orang nak tertawa kita, cakap sesuatu kadang main-main. Tapi orang jadi suka kan, jadi macam sedap borak dengan dia ni, padahal benda tu bohong, dusta semata-mata. Jadi Rasulullah pesan macam mana, tuan-tuan? Wailu ni Allah, celaka, tuan-tuan. Bila kata celaka ni daripada Nabi SAW, makna teruk sangat pesena orang ni. Makna dia boleh sehingga Rasulullah boleh mengatakan celaka pada seseorang tu. Na'udzubillah. Saya berpesan pada diri saya sendiri dan tuan-tuan yang insyaAllah melihat pada rakaman ni, supaya sentiasa lah cakap, kalau boleh, kalau dah selalu bercakap bohong tu, kita sudahlah. Kadang-kadang ialah itu melalui saya sendiri. Kadang bila kita terbiasa cakap sesuatu yang bohong, tak mustahil akan datang kita akan sentiasa bercakap bohong. Saya nak pesan sangat ke diri saya, sebimbang. Sebab saya ni cakap pada orang, tapi bimbang bila berlaku pada diri sendiri. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Itu satu perkara yang sangat jahil lah. Kita dah tahu ni, kita dah tak jahil ni, insyaAllah kita boleh sampaikan pada orang. Kita boleh beritahu pada orang bahawa gini-gini tak boleh. Yang penting kita ubah diri kita sendiri dulu. Mana kalau kita tak ubah dulu, orang melihat kita masih sama, serupa jugalah, tak ada beza, tetap menjadi satu kerugian pada diri kita dan pada diri orang yang tertawa pada kita. Tadi rugi, tak mendatangkan kelebihan langsung, hanya mendatangkan kerugian semata-mata. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kazib wa in kana maziha. Rawahul Bukhari. Yang maksudnya, akulah yang memimpin perumahan di tengah syurga bagi orang-orang yang meninggalkan kebohongan walaupun sedang bergurau, tuan-tuan, seperti yang saya kata tadi. Kana maziha, maksudnya walaupun bergurau. Kana maziha maksudnya macam mana? Rasulullah ni nak ibaratkan, Rasulullah ni mengatakan bahawa di tengah-tengah syurga nanti, maknanya perumahan, makna kawasan di syurga nanti, kawasan bagi orang-orang yang meninggal kebohongan. Maknanya dia cakap perkara yang benar, dia akan mungkin digambarkan sebagai satu perumahan, kawasan orang yang selalu, yang sentiasa bercakap perkara-perkara yang baik, cakap jujur tu, nanti Rasulullah lah pemimpinnya. Dan ada di kalangan perumahan tu tadi adalah orang yang meninggalkan kebohongan, kana maziha, maksudnya walaupun dia bergurau.
Allahu Rabbi. Bila kita tengok pada diri kita rasa-rasanya lah ya tuan-tuan, rasa-rasanya banyak sangat yang bergurau. Yang serius jangan kira lah, yang bergurau pun banyak. Allahu Rabbi ya Karim. Yang bergurau, bila bergurau tu banyak tuan-tuan, bermaksud dah menjadi satu sebatian, dah serasi pada diri saya, diri tuan-tuan sendiri. Maknanya bila cakap sesuatu yang bergurau tu tak betul, dusta, Allahu Akbar. Tetapi Rasulullah berkata, mana bersabda dalam hadis dia, bersabda mengatakan bahawa kalau kita meninggalkan kebohongan, Rasulullah pemimpinnya di perumahan orang yang bercakap benar tadi, di kawasan orang yang bercakap benar tadi, sedangkan walaupun dia bergurau, mana dia bercakap perkara yang main-main pun, tapi itulah indahnya Islam ni yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahawa sekecil-kecil perkara pun tuan-tuan, seringan-ringan perkara pun sangat dititik beratkan. Allahu Akbar. Itulah sangat penting untuk diri kita. Mana macam-macam Rasulullah pesan kepada kita, banyak kali Rasulullah maklum kepada kita bahawa gini. Cuma diri kita saja, setara mana diri kita mampu nak mengikut dan sebagainya. Allahu Akbar. Cantiknya Islam tuan-tuan, cantiknya Islam Allah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law yu'minul 'abdul iman kullahu hatta yaturka kazba fil mizah wal mizai wa in kana sadiqa." Rawahu Ahmad bin Hanbal. Maksud dia, iman seseorang hamba tidak akan sempurna sebelum dia meninggalkan sifat bohong dalam bergurau dan meninggalkan riak sekalipun benar tuan-tuan. Allah